Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran Masjid Muaz bin Jabal Taman Setiawangsa menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kalau tidak silap saya, kita akan masuk ke membincangkan muhkamat dan mutasyabihat. Kalau tak silap lah. Kalau silap pun tak apa juga. Tetap ada pengisian juga, insyaAllah. Cuma mungkin kalau tersilap tu tertinggal yang tajuk sebelum itu. Di muka surat 103, soalan, apa makna muhkamat dan mutasyabihat? Jadi ini dua istilah yang sebenarnya terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Kerana ada kadang-kadang istilah ilmu itu secara direktnya tidak ada dalam Quran dan hadis, tetapi diletakkan istilah itu oleh para alim ulama untuk merujuk kepada sesuatu. Misalnya istilah tasawuf, ilmu tasawuf. Kalau kita cari istilah tasawuf dalam Quran hadis, tak jumpa. Tetapi isinya ada. Isi tentang memperelokkan hati kita, membersihkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, buang takabur, buang hasad dengki dan sebagainya, isinya ada. Istilah tidak ada. Tapi dalam kes perbincangan tentang yang dikatakan muhkamat dan mutasyabihat, ada istilah itu di dalam Al-Quran, khususnya ayat 7 surah Ali Imran. Allah berfirman,
huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu, sebahagian daripada Al-Quran itu ayatun muhkamat, merupakan ayat-ayat yang muhkamat. Jadi istilah itu ada dalam Al-Quran. Dan apa status ayat muhkamat? Hunna ummul kitab. Itu yang dideklar dalam Al-Quran. Ayat muhkamat adalah merupakan induk kepada Al-Quran, merupakan tonggak, merupakan tempat rujukan. Apa makna muhkamat disebut di sini dalam kitab ini? Muhkamat adalah merujuk kepada ayat-ayat, dan juga kemudian ulama memasukkan juga hadis-hadis yang nyata dan jelas erti dan maksudnya. Tidak ada keraguan bahawa itulah maksudnya. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain daripada muhkamat itu ada juga ayat yang sifatnya mutasyabihat. Apa dia mutasyabihat? Dituliskan di sini ya. Mutasyabihat pula adalah ayat-ayat dan hadis-hadis, dimasukkan sekali hadis-hadis ya. Kerana hadis juga hakikatnya adalah wahyu. Ayat Quran wahyu maknan wa lafza. Makna dan lafaz kedua-duanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis adalah wahyu maknan duna al-lafzi. Makna dalam hadis tu wahyu daripada Allah Taala, cuma lafaz itu adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mutasyabihat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandungi makna yang tidak jelas. Makna tidak jelas, kabur. Apa sebenarnya makna daripada ayat tersebut? Umpamanya ayat atau hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin lebih tepat dengan sebahagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak semua yang bercerita tentang sifat Allah tu mutasyabihat. Ada sahaja yang bercerita tentang sifat Allah tu muhkamat. Misalnya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama seperti yang baharu, tak sama seperti makhluk. Itu ayat muhkamat, laisa kamislihi syai'un. Tapi ada juga sebahagian itu mutasyabihat. Maka kat sini perlu kita faham dua sudut yang dikatakan tidak jelas dan sudut yang lain jelas. Kerana kadang-kadang orang keliru. Dia kata, saya berpegang bahawa Allah Ta'ala wujud bertempat di suatu tempat. Bukan kita makhluk saja bertempat, kata dia. Allah juga ada tempat. Di mana tempat Allah? Di atas arasy. Kita kata tak betul Tuhan cakap macam itu. Kerana Tuhan kena ingat, arasy itu sepakat umat Islam adalah makhluk Allah. Kalau ada orang kata arasy bukan makhluk, berarti syirik lah. Ada selain daripada Allah bukan makhluk. Bila arasy itu makhluk Allah, maka mustahil Allah itu berada pada makhluk dia. Kan Allah Maha Berkuasa, apa masalahnya? Ya, memang Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tapi kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan yang mustahil. Sebab itu Jabatan Mufti Negeri Terengganu antara alasan sebab mengeluarkan fatwa mengatakan ajaran Muhib Khawli, penceramah daripada Syria, sudah duduk di Malaysia lama, adalah sesat lagi menyesatkan. Salah satu sebabnya kerana dia berkata, oleh kerana Allah Ta'ala Maha Berkuasa, setakat itu betul ya, Allah Ta'ala Maha Berkuasa itu betul. Maka kalau Allah berkehendak, Allah boleh menciptakan anak buat dirinya. Allah juga boleh ada anak. Tinggal Allah nak ke tak nak je. Sekarang ni Allah tak nak ada anak, tak adalah. Tapi kalau satu masa Allah nak ada anak, boleh je. Ini sesat. Bahkan boleh jadi kufur. Ini jelas bercanggah dengan soreh pada Quran dan hadis, lam yalid
lam yattakhiz walada. Tapi kan Allah Maha berkuasa, betul. Allah Maha berkuasa, tetapi kuasa Allah ni kena mengenanya dengan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Itu cerita kuasa Allah. Adapun sesuatu yang mustahil, itu tidak ada kena mengena dengan kuasa Allah. Contoh, adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan bayi daripada pasangan suami isteri yang telah lanjut usia? Suami sudah umur 100 tahun, isteri sudah umur 95 tahun. Dia sudah menopause lebih kurang 40 tahun yang lalu misalnya. Tiba-tiba isteri dia yang umur 95 ni pregnant, mengandung, lalu melahirkan bayi. Adakah Allah berkuasa menjadikan saya sedemikian? Jawabnya, mustahil dari segi adat, harus dari segi akal. Apa maksud adat di situ? Kebiasaan. Kebiasaannya mana pula orang umur dah 95, umur 60 pun dah tak beranak dah. Ya, umur 70 pun dah tak beranak orang perempuan ni. Ada pula umur 95 boleh beranak. Tak adalah. Tapi dari segi akal, apa masalah? Itu masih dalam kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan manusia, bayi daripada seorang wanita yang tidak pernah digauli oleh lelaki. Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Allah jadikan. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam tanpa ibu dan bapa. Apa sangat Allah ciptakan seorang manusia daripada ibu bapa yang telah lanjut usia, sepatutnya itu lebih mudah lagi. Tak ada ibu bapa pun Allah boleh ciptakan. Tetapi anak Allah mustahil. Kerana anak Allah itu bererti Allah juga. Anak kucing apa? Kucing. Anak lembu, ya lembu lah. Anak kambing, kambing. Anak Tuhan, ya Tuhan. Berarti Tuhan itu ramai. Dan anak Tuhan tentulah bersifat sebagaimana Tuhan. Kalau Tuhan beranak, anak Tuhan beranak juga, maka ada cucu Tuhan. Lama-kelamaan sekampung Tuhan, setaman, senegeri. Nak kena buat pilihan raya umum, nak pilih ketua Tuhan. Ini sudah jadi cerita dongeng. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan lebih pada satu. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Dia tak faham. Muhib ni orang Arab, tapi orang Arab pun kadang tak faham Quran juga. Mungkin makna perkataan dia fahamlah. Maksud perkataan dia tak faham. Bila Allah berfirman, "Lau aradallahu ayyattakhidha walada." Kalaulah Allah tu nak ambil anak, nak punya anak. Jadi dia kata tu kalau maknanya boleh lah. Bukan semua kalau berarti boleh. Sama juga, "Lau kana fihi ma alihatun illallah." Kalaulah ada pada kedua-duanya, pada langit dan bumi ini alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah. Adakah oleh kerana itu kita kata sebenarnya boleh je kalau ada Tuhan banyak? Buktinya Allah sendiri berfirman lau, kalau. Tidak. Kalau di situ menunjukkan mustahil. Kalau itu nak mengatakan tak mungkin. Kerana kalau Tuhan banyak, nescaya langit bumi ni hancur. Kerana masing-masing Tuhan nak buat cara dia. Yang ni nak buat macam ni, yang satu lagi nak macam, berarti mustahil. Jadi demikian mustahil Allah Ta'ala itu bertempat, kerana tempat itu cerita makhluk. Bahkan orang yang mengatakan Allah bertempat atas arsy, mereka sebenarnya sama macam kita, menolak satu akidah namanya al-hulul wal ittihad. Ada orang mendakwa Tuhan ni hulul, berada pada makhluk dia. Ittihad parah lagi, Tuhan tu menyatu dengan makhluk. Yang nak buat bawa ajaran sesat ni memang saya sukalah. Oh, dia bercakap macam ni, orang kata mana boleh macam tu. Bukan saya bercakap sebenarnya. Masa bercakap tadi, Tuhan yang masuk dalam diri saya, kata dia. Oh, jadi kamu semua kena taat lah. Nampak zahir itu macam saya bercakap, tapi sebenarnya itu Tuhan yang masuk dalam diri saya. Tuhan yang bercakap.
Jadi sepakat sebenarnya. Orang-orang yang kata Allah Ta'ala pun, dia kata tak boleh. Akidah macam tu kufur. Kita pun setujulah. Akidah macam tu ada pula Tuhan berada pada dalam makhluk dia. Ataupun Tuhan menyatu terus sebati dengan makhluk dia. Kalau kita katakan air kita letak seketul guli. Mana guli dalam air. Ataupun kita ambil gula masuk dalam air, kita kacau. Itu gula menyatu dengan air. Itu tak mungkin berlaku kepada Allah Ta'ala berada dalam makhluk dia atau bersatu dengan makhluk dia. Tapi mengatakan Allah Ta'ala itu kan berarti Allah berada pada makhluk dia. Tapi dia tak boleh faham lagi. Dia katakan Allah Ta'ala maha berkuasa. Apa masalah kalau Allah berada atas arasy? Habis dalam hadis 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Itu zahirnya. Nazala tu kalau kita terjemah direct maknanya turun ke langit dunia. So mana satu? Allah atas arasy ke Allah di langit dunia? Kalau nak kira zahir, kena pilihlah. Macam ni kata dia. Allah tu di atas arasy. Tapi 1/3 malam Allah turunlah ke langit dunia. Jadi arasy tu kosonglah sekejap. Okey. Jadi 1/3 malam tu bila? 1/3 malam tu adalah pada setiap detik. Tapi di tempat yang berbeza. Percayalah saat kita sedang bercakap ni, dah lepas subuh dah pun, ada satu tempat di dunia ni sedang 1/3 malam. Maka 1/3 malam tu sentiasa. Jadi kalau ikut zahir, Allah tu sentiasa di langit dunia. Dalam hadis kursi pula, kalau kita ziarah orang sakit, Allah berada di sisi orang sakit. Kalau ikut ayat Quran pula, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah Ta'ala berada bersama di mana-mana kita berada. Itu bukan makna begitu, Ustaz. Itu maknanya ilmu Allah. Itulah namanya takwil. Itulah namanya mengalihkan daripada makna zahir kepada makna lain. Kalau ikut zahir, ma'iyatul zat, bersama tu makna diri orang itulah bersama. Adapun ilmu bersama, kuasa bersama, itu namanya kinayah. Metaforikal, bukan makna yang hakiki. Tapi kamu menolak takwil. Tapi tak masalah, Ustaz. Kalau Allah turun naik ke dunia pun, apa masalah? Alangkah malaikat Jibril boleh turun naik dunia? Malaikat Jibril kan Allah yang cipta. Malaikat Jibril yang Allah cipta pun ada kuasa untuk turun naik ke langit, ke bumi. Apa masalah Allah yang ciptakan malaikat Jibril? Takkan Allah tak boleh buat benda tu? Macam mana kamu ni kias Tuhan dengan makhluk? Kias ni, analogi ni, kalau antara dua benda yang sama, kamu boleh buat analogi. Siapa yang belajar usul fiqh, kalau buat kias yang tak sama, automatik kias tu terbatal. Padahal sama-sama makhluk. Jadi satu minuman diharamkan. Kenapa? Kias kepada arak. Dua minuman lah. Dua jenis minuman difatwakan haram. Dalil Quran hadisnya tak ada. Tapi ulama kata haram sebab kias kepada arak. Yang pertama adalah air ketum. Air ketum yang diperap, yang dicampur macam-macam bahan. Bila orang minum jadi mabuk. Mana ada cerita air ketum dalam Quran hadis? Quran tak ada sebut tentang air ketum. Hadis tak ada cerita tentang air ketum. Itu macam mana ulama pandai-pandai kata haram? Bukan ulama pandai-pandai. Ulama pandai. Yang pandai-pandai itu kita. Ulama pandai. Mereka tengok air ketum sifatnya sama seperti arak, wine, iaitu bila diminum tu memabukkan. Maka ada persamaan pada asas hukum. Asas haramnya minum arak tu kerana memabukkan. Maka mana-mana minuman yang sama seperti arak, iaitu memabukkan, hukum sama seperti arak, iaitu haram diminum. Tapi bolehkah satu orang kata,
Air sirap haram juga. Kenapa pula? Air sirap tu warna merah. Red wine pun warna merah juga, sama-sama merah. Jadi kalau red wine tu haram minum, air sirap juga haram minum. Oh, tak macam tu. Itu kias ma'al farid. Kias yang ada beza. Persamaan pada warna tidak memberi kesan pada hukum. Kita lihat pada memabukkan atau tidak memabukkan. Minum air sirap tidak memabukkan. Ya, paling-paling blood sugar level naik. Sebab manis sangat air sirap tu misalnya. Tapi kalau sampai memabukkan, tidak ada orang mabuk minum air sirap. Maka batal kias tu. Padahal air sirap masih makhluk lagi. Red wine pun masih makhluk. Nak analogi makhluk sama makhluk pun terbatal kalau berbeza. Macam mana boleh analogi Al-Khaliq yang Maha Pencipta dengan makhluk? Ini kegagalan orang zaman sekarang memahami hukum akal. Tapi dia banyak akal-akalan. Hukum akal lain. Akal-akalan tu bahaya. Jadi kalau nak guna logik yang sama yang dia gunakan, dia kata oleh kerana malaikat Jibril AS boleh turun naik, dan malaikat Jibril itu makhluk Allah, tentulah Allah yang mencipta, malaikat Jibril juga turun naik. Orang perempuan siapa ciptakan? Allah. Orang perempuan boleh beranak tak? Boleh. Ya, ada setengah perempuan Masya Allah sampai 10 anak. Habis Allah yang cipta orang perempuan tak boleh beranak. Jam lah kalau kamu pakai kias Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi beranak disebah pada makhluk satu perkara yang mungkin, yang harus. Ada juga orang perempuan tak boleh beranak. Tapi secara asalnya boleh. Seorang perempuan bila kahwin boleh jadi dapat anak, boleh jadi tak dapat anak. Adapun anak bagi Allah tu mustahil. Maka tak boleh kita kata Allah Maha berkuasa, maka Allah boleh beranak. Sebab itu orang belajar sifat 20 ni, dia antara yang dia belajar dulu jenis-jenis hukum. Hukum syarak macam mana? Hukum akal macam mana? Hukum adah macam mana? Ada perkara yang dari segi adahnya mustahil, dari segi syarak haram, dari segi akal harus. Contoh, api, bila kita campak satu orang dalam api, dari segi adah membakar, hanguslah orang tu. Maka dari segi syarak haramlah. Kita ambil orang campak dalam api haram, atau kita sendiri terjun dalam api haram. Tapi dari segi akal boleh sahaja api tidak menghanguskan, kerana menghanguskan tu kerja Allah. Kita je nampak setengah api hangus, setengah api hangus. Sebenarnya yang menjadikan api Allah, yang menjadikan hangus juga Allah. Dan boleh saja Allah jadikan betul dengan api tidak hangus. Berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Berlaku kepada Nabi Ibrahim AS namanya mukjizat. Mukjizah ya. Berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani namanya karamah, kemuliaan. Jadi hati-hati. Dia kata saya pegang Quran. Allah atas aras tu saya ikut Quran. Quran yang kata dia. Mana dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu bersemayam di atas aras. Jadi saya pegang Quran. Di sinilah kepentingan kita faham. Pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa memang ayat Quran. Tidak ada ragu-ragu. Ya, Al-Quran keseluruhannya yakin daripada sudut subut. Daripada sudut ini adakah daripada Nabi SAW ke tidak? Kalau Al-Quran kesemuanya qat'i. Ya, qat'i yusubut. Pasti daripada Nabi SAW, kerana perawi-perawi Al-Quran ni ramai. Dia panggil mutawatir. Tak mungkinlah seramai itu tersilap. Tak mungkinlah seramai itu terlupa. Demikian juga hadis, kalau mutawatir, yakin itu daripada Nabi SAW. Dipanggil apa? Qat'i yusubut. Qat'i yusubut mana sabit itu memang pasti dah. Sementara kalau hadis itu hadis ahad, perawi tak ramai. Hadis itu diriwayat oleh seorang perawi misalnya, atau 2 orang. Tak ramailah. Maka di situ zanniyu as-subut. Ada keraguan. Adakah itu daripada Nabi SAW atau tidak? Bila ada keraguan, ulama buat kerja lebih sikit.
kaji perawi macam mana, lihat sanad bersambung ke tidak, ya. Kalau perawinya bagus, kualitinya, sanad juga bersambung elok, kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi SAW, namanya sahih. Kalau perawi ada masalah, mungkin agak pelupa orangnya, ya, atau sanad terputus, tak disebut pula siapa sahabat Nabi yang riwayat hadis tu, atau terputus di bawah lagi, tabi'in meriwayatkan tapi nama tabi'in tak disebut, maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW atau tidak, kemungkinan itu rendah. Dikatakan hadis itu tak sahih, bukan hadis itu tak betul, tapi adakah memang daripada Nabi? Ada keraguan, itu namanya dhaif. Tetapi kalau dari segi makna, ini lafaz dalam Al-Quran, apa makna? Ini lafaz dalam hadis, apa makna? Boleh jadi qat'i, jelas, tak ada keraguan, itulah satu-satunya makna dia. Boleh jadi zonni. Sebab kadang setengah orang dia tak faham. Mana boleh ada keraguan, Ustaz? Ayat Quran tak ada keraguan. Betul. Ayat Quran tidak ada keraguan daripada sudut ianya daripada Nabi SAW, daripada Allah Ta'ala. Tapi boleh jadi ada keraguan daripada sudut apa makna. Itu yang jadi khilaf. Kalau tidak ada keraguan, tak adalah khilaf. Contoh yang saya pernah sebutkan tentang iddah perempuan. Perempuan kalau kena cerai dengan suami, tak boleh terus-terus kahwin dengan orang lain. Kena pastikan sudah habis iddah. Dalam Quran sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka salah satu qat'i ad-dilalah. Perkataan salah satu pasti menunjuk kepada satu makna, iaitu 3. Oleh kerana pasti, semua ulama berfatwa perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya iddahnya 3 kali quru. Tidak ada ulama kata 2, tidak ada ulama kata 4. Tetapi quru apa makna? Rupanya quru dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu maknanya haid, satu lagi maknanya suci daripada haid. Ya, period itu pun dipanggil quru, time tak period pun dipanggil quru. Kat situlah namanya zonni ad-dilalah. Ada keraguan. Mana satu ni? Bila ada keraguan, ulama terpaksa kerja lebih lah. Kaji ayat Quran, kaji hadis Nabi, tengok kaedah bahasa Arab. Ulama mazhab Hanafi kata quru makna haid, ulama mazhab Syafi'i kata quru maknanya suci daripada haid. Kenapa boleh berlaku khilaf? Padahal sama-sama rujuk ayat Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama bersandarkan kepada perkataan yang sama, iaitu quru. Kerana zonni, ada keraguan. Baik. Maka dilalah, lafaz menunjuk kepada makna. Saya ingat dulu masa saya buat masters di Jordan, satu subjek, satu semester tajuk dilalah saja. Kitab dia bukan tebal macam itu, hanya belajar dilalah saja. Maka dilalah ni dia ada 2 jenis besar. Satu dia panggil wuduh, maknanya jelas. Lafaz ni menunjuk pada makna dengan cara yang jelas. Satu lagi dia panggil khafa. Khafa ni maknanya lafaz tu tak jelas menunjuk kepada makna dia. Ini 2 pembahagian dilalah, ya. Yang jelas, tak jelas. Yang jelas tu dikaji dengan lebih detail, ada 4 level. Satu jelas yang biasa saja, namanya az-zahir. Satu lebih jelas lagi, namanya an-nas. Yang ketiga lebih jelas daripada yang 2 tadi. Apa penting jelas tak jelas ni? Penting sebab kadang-kala seolah-olah yang zahir dengan yang nas bercanggah. Maka didahulukan yang jelas. Kadang-kadang yang nas dengan yang dipanggil lagi satu al-mufassar, maka didahulukan yang mufassar. Yang lebih jelas didahulukan berbanding yang kurang jelas. Dan yang paling jelas namanya muhkam. Saya ulang, ya. Yang jelas biasa-biasa saja zahir. Lebih jelas pada itu nas. Jelas lagi namanya mufassar. Paling jelas namanya muhkam. Muhkam ni memang tak ada keraguan. Maka ahli sunnati wal jamaah
dalam bab akidah berpegang dengan yang muhkam. Kerana akidah mesti yakin. Maka tak boleh dalil akidah tu ada ragu-ragu. Kerana dalil yang ragu-ragu tidak menatijahkan akidah yang yakin. Bila pergi pada khafa, pergi pada yang tak jelas, ada 4 level juga. Yang tak jelas namanya khafi, tersembunyi. Lebih tak jelas pada itu namanya muskil. Ashkala yuskilu, mana satu ni? Lagi tidak jelas namanya mujma', umum macam tu saja. Apa maksud? Kena kaji lagi. Dan yang paling tak jelas namanya mutasyabih. Mutasyabih ni tak jelas yang paling parah. Bahkan dalam Al-Quran sebut apa? Bila pergi pada wa ukharu mutasyabihat, lain daripada ayat yang muhkamat tu, ada ayat yang sifatnya mutasyabihat. Allah cerita 2 jalan, satu sesat, satu jalan orang yang berilmu. Kita nak elak yang jalan sesat tu. Wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang yang dalam hati mereka tu bengkok, cenderung nak jadi sesat, apa dia buat? Dia akan ikut yang mutasyabihat tu, yang sama-sama tu dah dia mainnya itulah. Aina Allah, Allah di mana? Kita kata Allah tidak bertempat. Salah. Allah atas aras. Salah ke tanya aina Allah, Ustaz? Nabi pun pernah tanya. Nabi tanya sekali tu je dekat hamba perempuan. Ya, orang kampung, orang yang tak pandai, Nabi nak tanya, nak pastikan dia ni orang beriman atau tidak. Tengok tafsir Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Bukan Nabi pergi sana sini tanya orang aina Allah macam kamu buat tu. Sekali itu je Nabi tanya. Itu pun melibatkan hamba perempuan yang tak berapa nak faham, tapi nak dimerdekakan oleh tuan dia. Tuan dia kata kalau dia ni orang beriman, nak aku merdekakan dia. Jadi Nabi SAW tanya. Dalam satu riwayat aina Allah, tapi dalam riwayat yang lain tidak ada aina Allah. Mana isi hadis tu walaupun sanadnya sahih, isinya muttarib. Bila muttarib, ada kegoncangan, ada ketidakpastian, maka tidak boleh jadi dalil dalam akidah. Sebab tu ulama dulu tidak pernah jadikan hadis itu dalil mengatakan Allah bertempat di langit. Kerana itu bukan konteks dia. Baik. Jadi orang yang hatinya bengkok, dia akan suka ikut yang sama-sama tadi. Kenapa ikut yang sama-sama? Ya jelas saja. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibtigha'al fitnah. Dorongannya nak cari fitnah, pergaduhan, pertikaian, polemik. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai mengkafirkan. Dengan dia main ayat mutasyabihat, dia anggap orang yang berakidah Allah wujud tidak bertempat kafir. Kamu kena kata Allah wujud tempatnya atas arsy, baru kamu tu orang beriman. Sampai ke tahap itu. Wabtigha at-ta'wili, dan dia nak juga cari satu tafsir bagi ayat itu. Sedangkan tidak dituntut. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat ni kecuali Allah. Maka itulah datangnya metod ahli sunnah wal jamaah yang pertama, namanya tafwid, serah kepada Allah. Ya. Ar-Rahman al-Istawa. Wajib tak kita beriman istiwa? Wajib. Apa makna istiwa? Serah pada Allah. Itu betul. Kalau kamu dah katakan istiwa tu maknanya bersemayam, tapi bersemayam yang layak dengan Allah, itu problem. Sebab bersemayam dalam segi bahasa maknanya duduk. Cek dalam kamus Dewan, bersemayam, apa makna dia? Duduk. Jadi duduk itu sifat makhluk. Tiba-tiba kamu kata duduk yang layak dengan Allah, tak selesai. Kamu kata beranak yang layak dengan Allah, boleh? Allah beranak tapi beranak yang layak dengan Allah. Mana ada orang kata macam tu? That's the point. Tak ada orang Islam kata macam tu. Dalam hadis, baritu falam tazurni, wahai anak Adam, aku sakit, kau tak datang ziarah aku. Bolehkah kita kata Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah? Mana ada sakit yang layak dengan Allah? Sebab itu dalam hadis tu Allah sendiri takwil. Bila hamba tu tanya, Allah jawab, maridu abdi fulan. Maksud marid tu, aku sakit,
adalah hamba aku si fulan sakit. Kenapa kau tak ziarah dia? Jadi kita tak maulah yang tu. Kita tak mahu yang bermain dengan ayat mutasyabihat, jadikan dalil akidah, tak mahu macam itu. Sebab itu orang yang ada zaid. Jadi nak macam mana? Serah pada Allah. Pastilah tak sama. Ya, pastilah yang layak dengan Allah. Sebab tu dalam sesetengah kitab tafsir dia kata apa tu? Istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Okey, itu sesuai. Ada juga sebahagian mengatakan ayat tu tidak wakaf di situ. Tak berhenti dekat Allah. Kalau berhenti kat Allah, jalan yang betulnya tafwid, serah pada Allah. Tapi ada yang sambung. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmu pun tahu ayat mutasyabihat makna apa. Maka berdasarkan tafsiran yang kedua ini, ada satu metod lagi dipanggil takwil. Takwil ni orang berilmu lah, ulama lah. Iaitu dia mengalih sesuatu lafaz daripada satu makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat kepada makna lain yang tidak bercanggah dengan ayat muhkamat. Jadi istawa misalnya ada lebih kurang 14 atau 15 makna istawa. Ada istawa dengan makna duduk, ada istawa dengan makna menetap, ada istawa dengan makna balance, seimbang, ada istawa dengan makna matang, ya. Ada istawa dengan makna menjaga, ada istawa dengan makna menguasai. Banyak makna istawa. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka kata kami beriman dengannya. Beriman macam mana? Beriman ada yang namanya istawa bagi Allah, tapi makna istawa serah pada Allah. Itu satu. Ataupun beriman dengan makna yang tidak bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Contoh, salah satu makna istawa adalah istaula. Ar-Rahman al-Arsy istawa boleh dimaknakan dengan Ar-Rahman al-Arsy istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Bukankah golongan Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah, yang mengatakan istawa makna istaula? Betul? Ya. Mu'tazilah memahami istawa dengan makna istaula. Kenapa kita ahli sunnah wal jamaah masih menerima? Sedangkan itu adalah kefahaman Mu'tazilah. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah menolak ahlul bid'ah pada perkara-perkara yang bercanggah dengan kebenaran. Adakah mengatakan Allah menguasai arasy bercanggah dengan akidah? Siapa yang nak tolak? Dia kata, bila orang kata Allah menguasai arasy, dia nak kata tidak. Allah tidak menguasai arasy. Tak ada. Kerana Allah menguasai arasy itu betul. Maka walaupun itu tafsir yang dipegang oleh Mu'tazilah, kita ahli sunnah wal jamaah tidak menolak kebenaran itu. Tapi tak pastilah itu maksudnya. Boleh jadi makna lain. Antara maknanya apa? Hafizah. Ada ulama memahami Allah yang menjaga arasy. Sebab itu salah satu makna istawa. Ada tak bercanggah dengan akidah kalau kita kata Allah menjaga arasy? Tak salah. Itulah makna Al-Qayyum, yang menjaga segala-galanya. Ada juga seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memaknakan istawa dengan qahara, menggagahi. Apa maksud menggagahi? Kita makhluk ni, kita kadang nak lain, tapi yang berlaku lain. Maka nak tak nak itulah yang kita terpaksa terima. Sebab kita tu terpaksa digagahi dengan takdir Allah. Adakah arasy tidak digagahi oleh Allah? Adakah arasy tidak perlu ikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki? Ya, arasy terpaksa patuh pada apa yang Allah kehendak. Ya. Maka makna-makna ini yang tidak bercanggah dengan akidah, tidak bertentangan dengan ayat yang muhkamat, diterima dalam metod yang kedua, namanya takwil. Jadi sama ada kita pegang metod tafwid, tak bincang langsung makna apa, yang pasti makna yang layak dengan Allah, ataupun kita menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah, kedua-duanya menatijahkan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah tanzih.
Mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Itulah kesimpulan daripada perbincangan tentang ayat mutasyabihat dan ayat yang muhkamat. Walaupun saya tak stick betul-betul dengan apa yang tertulis di dalam kitab ini, tapi insya-Allah tidak lari daripada isi kitab ini. Next, insya-Allah di muka surat 106 ada orang mendakwa saya ikut salaf. Saya ikut salaf generasi awal. Maka saya tidak takwil. Saya tak mahu takwil-takwil ni. Maka di muka surat 106 dibawakan bukti bahawa salaf juga ada kalanya mereka takwil. Jadi dakwaan kononnya salaf tidak takwil tu tidak tepat. Akan dibawa contoh-contoh ayat-ayat suci Al-Quran yang ditakwil oleh generasi salaf sendiri. Wallahu a'lam. Ya, tanda tuan-tuan, muka surat 106 pada kuliah yang akan datang di tahun depan, insya-Allah. Kita jumpa tahun depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhilil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.